Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung membicarakan berkenaan dengan tafsir yang ringkas surah An-Nas, di mana pada 2 minggu yang lalu kita sedang membahaskan berkenaan dengan 3 ayat pertama daripada surah An-Nas. Dan kita telah mendengarkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan An-Nas pada ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas. Ia menunjukkan tentang kemuliaan manusia dan sekaligus menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikhususkan penyebutan An-Nas pada ayat pertama daripada surah An-Nas ini sendiri. Maka kita lanjutkan pembahasan 3 ayat pertama daripada surah An-Nas ini, jika mana kita merenungkan perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan 3 nama dalam menyifatkan dirinya sendiri. Pertama, Rabbin Nas, yang kedua Malikin Nas, yang ketiga Ilahin Nas. Kalau kita melihat daripada sudut bahasa Arab, ketiga-tiganya ini mempunyai makna yang hampir sama. Rabbin Nas maknanya Tuhan. Malikin Nas, rajanya manusia atau yang memiliki manusia, pun boleh kita katakan Tuhan. Ilahin Nas, sembahannya manusia, pun sama maknanya adalah Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari sudut tafsirannya, penggunaan setiap daripada perkataan ini yang digunakan oleh Allah, ia mempunyai makna yang berbeza dari sudut pemakaiannya. Kalau kita menyingkap pada perkataan yang pertama, Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Perkataan Rabb di sini, terkadang-kala ia boleh diertikan dengan makna yang lain. Ini telah kita bahaskan ketika kita membicarakan berkenaan dengan surah Al-Fatihah pada ayat yang kedua. Boleh rujuk kembali kepada penerangan tentang surah Al-Fatihah yang lalu. Jadi bila mana perkataan Arab ini digunakan, ia juga boleh diterjemahkan ataupun diertikan dengan mendidik. Di mana maknanya itu bahasa Arab tarbiyah, pun daripada perkataan Rabb. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan manusia, khususnya adalah orang-orang Islam, bahawasanya apabila aku menyuruh kamu meminta perlindungan dengan aku,
Bermakna aku menyifatkan untuk mengingatkan kepada kamu, akulah Tuhan kamu. Maknanya kamu ini boleh rely on aku. Seolah-olah kalau kita nak fahamkan makna ayatnya itu seperti itulah. Jadi first kali Allah Subhanahu Wa Taala emphasizekan, menekankan bahawa Allah ini Tuhannya manusia. Jadi maknanya tak payah risau. Yang kedua, Malikin Nas, yang memiliki manusia. Aku bukan sahaja rajanya manusia, aku bukan sahaja Tuhannya kamu semua, bahkan aku ini yang memiliki kamu semua. Malikin Nas, Ilahin Nas. Tuhan, sembahannya manusia. Maknanya kalau kita kata sembahannya manusia, aku hanyalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Apa yang kita boleh faham di sini adalah, daripada Allah SWT mengingatkan kita, kita adalah hamba-Nya Allah. Allah itu adalah Tuhannya kita. Allah yang memiliki kita. Dan Allah lah yang satu-satunya yang kita sembah. Jadi Allah sebenarnya sedang ingatkan, aku ini yang mendidik kamu. Aku ini adalah Tuhan kamu. Aku ini yang memiliki kamu semua. Dan aku ini adalah satu-satunya sembahan kamu. Maknanya apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala ulang lagi namanya yang mulia ini, ia nak mengajari pada kita bahawasanya apabila kita meminta perlindungan kepada Allah, pertama janganlah kita ada rasa syak dan juga ragu tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala, bila aku ingatkan kamu semua bahawa aku ini adalah Tuhan kamu, bermakna aku ini bukan sembarangan. Maknanya bukan just Tuhan, tapi Allah emphasizekan, aku ni satu-satunya yang layak disembah. Bermakna kalau kamu meminta perlindungan dengan aku, kamu tidak akan rugi. Maka oleh sebab itu, apabila kita membaca surah An-Nas, kita minta perlindungan kepada Allah, kita kena ingat, kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan definitely akan melindungi kita. Sebab tu kita nak mendapatkan fadilatnya ataupun keutamaannya, mestilah dengan hati yang yakin. Kalau kita ragu, ni surah An-Nas ni, Allah ajar kepada manusia ni untuk kita meminta perlindungan ni, betul ke? Boleh ke dengan surah An-Nas ni, penyakit ni diangkat oleh Allah? Disembuhkan oleh Allah. Sihir-sihir ini dihilangkan oleh Allah. Segala macam keraguan di dalam hati itu dihapuskan oleh Allah. Kalau kita tidak ada 100% confident dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti surah itu tidak akan mendatangkan, dengan berkat, dengan pertolongan Allah, dia tidak jadi apa-apa. Jadi kita apabila membaca surah An-Nas ni, kalau memang niat kita itu membaca itu sebagai perlindungan dan sebagainya, maka bacalah dengan yakin. Minta perlindungan kepada Allah ini dengan yakin. Ingat bahawa Allah itulah Tuhan kita. Allah itulah yang layak jadi sembah. Allah itulah yang memiliki kita semua. Kita ni semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kena emphasizekan nama-namanya yang mulia pada ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Dan kalau kita melihat sekali lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala keep on mengulangi nama An-Nas, mengulangi perkataan An-Nas. Kita dah dengar beberapa kali yang Allah ulang perkataan An-Nas dalam surah An-Nas ini sendiri. Menunjukkan bahawasanya itu adalah tanda kemuliaan manusia. Subhanallah. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala ulang, itu nak menekankan pada kita, tak payah ragu, yakin dengan Allah. Dan Allah mengulangi nama manusia, itu menunjukkan kepada kemuliaannya. Jadi jelas kita membicarakan berkenaan dengan ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Baik, jadi kita lanjutkan pada ayat keempat. Maknanya, apa yang kita minta perlindungan kepada Allah SWT ni? Daripada apa?
Allah sambung dalam ayat keempat surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan, keraguan, waswasnya khannas. Yang dibisikkan oleh syaitan, khannas nama dia. Jadi syaitan yang datang pada kita, yang mendatangkan keraguan pada kita. Min syarril waswasil khannas. Waswas yang dibisikkan oleh syaitan ataupun jin yang bernama khannas. Jadi dia ni bukan sahaja datang pada kita gagu, tapi dia ada nama sekali. Dinamakan sebagai khannas. Kita angkat wudu, dia datang kat kita. Kan? Dia datang kat kita, dia kata itu tadi tumit tu tak kena air. Kita pun patah balik cuci. Tengah cuci tumit tadi sebenarnya kau tak basuh kepala, kau basuh dahi je. Basuh lagi kepala. Sekejap lagi Kang dah basuh dahi pula. Tadi siku tu dia terkopik pula dah. Jadi terkelepit. Jadi dia tak kena kulit dalam siku tu, di antara kulit tu. Basuh lagi siku. Dah basuh siku pula, dia melalut pergi basuh muka pula. Tadi basuh muka tu kau ada tahi mata. Jadi tahi mata kau tu dia block air from masuk dalam mata. Jadi kau tak bersihkan dulu. Kita pun ikutkan. Basuh lagi mata kita. Jadi bila dah masuk, basuh muka, kena basuh lagi tangan. Kang basuh tangan lagi, dia datang kau waswas balik-balik muka. Macam-macam dia masuk. Ini datang ni pasal apa? Pasal kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan syaitan itu dia berligar di hati anak Adam. Bermakna dia akan cuba nak take over, nak kontrol hati kita. Nak mendatangkan segala macam fikiran, sangkaan, keraguan dalam hati kita. Jadi, maka apabila seorang anak Adam itu, ia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan menjadi khannas. Khanasa tu maknanya mengecut ataupun menyembunyi. Khannas tu memang maknanya syaitan yang bersembunyi. Bermakna dia sembunyi di balik hati kita. Kita tak tahu bahawasanya kita ni sedang dibisikkan oleh syaitan. Tak tahu kita. Kita ingat memang kita sendiri yang plan. Umpamanya lah. Tapi sebenarnya syaitan yang membisikkan kejahatan tersebut dalam hati kita. Jadi apabila anak Adam itu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang baik, jadi kecut syaitan tersebut. Dalam hadis pula kita sedia maklum bahawa Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan itu berjalan mengikut perjalanannya darah anak Adam. Dia ikut perjalanan darah anak Adam. Maka sekatlah perjalanan darah kamu dengan berlapar. Ini biasanya kita dengar hadis ini ketika membicarakan berkenaan dengan puasa. Jadi sepatutnya puasa itu dia dapat menghalang seseorang daripada melakukan maksiat. Kerana kita dah berlapar dan dahaga. Subhanallah. Jadi balik pada tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu pada kita bahawasanya yang kita minta perlindungan ni adalah daripada syaitan, kejahatan, waswasnya syaitan yang bernama khannas. Ia selalu datang membisikkan waswas pada diri kita, di dalam hati kita. Baik, jadi kalau kita melihat pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengajarkan pada kita, memberitahu kita bahawasanya yang bersembunyi dalam hati kita itu adalah syaitan yang bernama khannas. Allah mengajarkan kita nak minta perlindungan dengan khannas ni. Allah ulang nama Allah tu 3 kali. Nak menunjukkan pada kita bahawasanya benda ni atau syaitan ni, yang khannas ni dia bukan boleh buat main-main. Dia bukan benda yang kita kata tak apalah ustaz, semua manusia ada syaitan, jadi tak apalah, biarlah. Jadi sekali-sekala kasih dia jinak sikit pula.
Ini syaitan ni Allah suruh jadikan mereka ni sebagai musuh. Bukan buat kawan. Bukan buat members. Ha. Allah suruh jadikan syaitan ni sebagai musuh. Jadikanlah dia fatakhizu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Jadi bukan maknanya kita boleh just mengambil ringan berkenaan dengan perkara-perkara keraguan-keraguan yang dibisikkan oleh syaitan yang bernama Khannas ni. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan seriusnya, Allah ulang 3 kali nama Allah. Bukan sekadar Allah tak kata, katakanlah aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan Tuhannya manusia daripada kejahatan keraguan Khannas. Tak. Before Allah nak ajar kepada kita daripada kejahatan apa yang kita minta perlindungan dengan Allah, Allah ulang nama Allah tu 3 kali. Bermakna ini bukan perkara yang ringan, ini perkara yang berat. Kita tak tahu bila masalahnya syaitan tu datang pada kita. Dan kita kena ingat, terkadang keraguan ataupun bisikan yang dibisikkan oleh syaitan ini, kita ingatkan dia baik tapi sebenarnya tidak. Syaitan tu dia kata pada kita, kau pergilah semayang, buatlah semayang sunat, bacalah Quran, bangunlah malam. Kenapa syaitan kasih kita benda-benda yang baik ni? Kenapa syaitan kasih kita benda-benda yang baik ni? Pasal syaitan tak nak kita tahu bahawa kita sedang melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tak nak ingatkan pada kita suruh kita taubat. Tak nak. Jadi syaitan buat apa? Dia cover line. Dia cover dia punya zahir dia. Push kita lakukan ibadat. Suruh kita semayang sunat. Rajin kita tiba-tiba hari tu. Kadang-kadang memang kerana genuinely iman kita meningkat pada hari tersebut. Tapi kadang-kadang juga kita tak ada buat apa-apa, tiba-tiba kita rasa semangat hari tu nak semayang awal waktu, siap dengan rawatib lagi, siap dengan wirid lagi, siap dengan zikir, dengan Quran, dengan selawat. Macam-macam kita nak buat. Tapi pada masa yang sama, syaitan nak lalaikan kita. Mungkin hari tu, mungkin beberapa hari yang lalu kita ada kurang ajar dengan ibu bapa kita. Mungkin kita ada mengecilkan hati suami. Jadi syaitan kasih kita semangat supaya kita lupakan benda ni. Bila kita lupa, kita tak kuasa lagi, kita tak akan teringat nak minta maaf, tak minta reda. Jadi nampak? Jadi kadang-kadang syaitan tu dia bisikkan, atau yang kita kata Khannas ini, ia bisikkan ke dalam hati kita benda yang kita rasa baik tapi sebenarnya dia bukan baik. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang tadi dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, untuk kita banyak mengingati Allah. Banyakkan istighfar. Kita kalau perasan tu, apa yang biasanya didorong atau dibisikkan oleh syaitan tentang perkara-perkara yang baik, jarang sekali ia menyebutkan berkenaan dengan istighfar. Kerana istighfar itu, ia akan menghapuskan dosa-dosa kita dan pada masa yang sama mengecilkan, mengecutkan syaitan yang sedang membisikkan hati kita. Subhanallah. Di dalam sirah Nabi SAW, ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang sahabat yang tidak nampak, atau kita kata buta. Dan pada masa yang sama, beliau ni merupakan sepupunya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Suatu ketika, beliau ini hendak pergi ke masjid. Tiba-tiba, beliau tersandung jatuh. Orang buta. Jadi beliau ni tersandung jatuh. Berdarah di kakinya. Maka pergi ke masjid juga. Walaupun jatuh ni darah, masih lagi pergi masjid. Jadi bila pergi masjid, subhanallah, maka dah selesai sembahyang jemaah, dia pulang. Keesokan harinya, bila nak sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, dia nak pergi ke masjid, ada orang datang, pimpin dia pergi ke masjid. Dia pun rasa hairan. Sepanjang hari, aku pergi ke masjid, selama ni tak ada orang pula pimpin. Kenapa hari ni tiba-tiba ada orang pimpin?
Jadi bila orang yang memimpin ni ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum atau Ibnu Umi Maktum, tanya pada dia, kamu ni siapa? Kamu datang daripada mana? Orang ni tak jawab. Orang ni tak jawab. Jadi hari Zuhur Asar, jadi tanya lagi sekali. Setelah itu baru dari jawab, aku sebenarnya adalah iblis. Terperanjat Sayyidina Ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu. Dia kata, kau ni iblis selalu mengajak orang melakukan kejahatan, tapi hari ni kenapa kau bawa aku pergi melakukan kebaikan? Subhanallah. Maka iblis pun menjawab. Iblis kata, waktu kau jatuh semalam, kita dapat kabar daripada langit bahawa separuh dosa-dosa kamu semuanya, separuh gugur. Separuh dosa-dosa kamu ni gugur kerana kamu pun jatuh tu. Subhanallah. Jadi aku takut. Aku takut kalau kau jatuh lagi, semua dosa-dosa kau Allah ampunkan. Jadi aku takut sia-sia saja aku menggoda kau. Oleh sebab tu aku pun pimpin kau pergi ke masjid. Supaya kau pun tak jatuh lagi. Subhanallah. Nampak tak? Taktik syaitan ni, iblis ni punya permainan. Kita nampak bagus tak? Pimpin orang pergi masjid. Nampak bagus. Tapi di sebalik apa yang dilakukan oleh iblis, definitely dia kalau buat menyuruh kita melakukan kebaikan, dia ada muslihat. Jadi kita, kalau andai kata kalau kita ini orang yang tiba-tiba rajin ibadat, maka silalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muhasabah diri sendiri. Ada tak kesilapan yang kita baru buat baru-baru ni? Ada tak di antara pakaian-pakaian kita tu dia ada najis? Dan sebagainya. Kalau kita cek semua okey lah. A sampai Z, kita tak ada buat salah orang, tak ada menyakiti hati orang, tak ada dihar kepada mak bapak, tak ada dihar kepada suami, tidak ada mengecilkan hati isteri, tidak ada menzalimi anak-anak dan sebagainya. Semua alhamdulillah. Kita punya cara makanan juga halal, cara kita cari nafkah juga halal dan sebagainya. Maka itu memang benda itu Allah SWT sedang memimpin kita. Tapi kalau kita ada salah satu, kita ada buat mistake tadi yang saya sebutkan, bermakna tahulah kita sedang digoda oleh syaitan supaya kita lalai daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinamakan, pasal syaitan tahu. Dia kalau pujuk kita semayang pun, dia tahu kita cuma dapat penat saja. Dia tahu kita dapat penat je, tak dapat apa-apa, nothing. Syaitan tahu tu semua. Syaitan tu lebih alim, lebih pandai daripada kita. Dia tahu apa yang sah, apa yang batalkan sembahyang kita, apa yang membuatkan sembahyang kita diterima oleh Allah. Dia tahu tu semua. So kita ni tak payah nak kelintong dia. Dia dah kelintong kita siang-siang. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, begitulah pentingnya meminta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan was-was yang dibawa oleh syaitan yang bernama Khannas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung membicarakan pada ayat yang selanjutnya pada minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.